Wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah kita masuk nak kata buku yang hanyalah artikel ringkas lah. Artikel ilmiah tentang di mana Allah, perbincangan di mana Allah. 2-3 hari ni banyak minggu lah. Mungkin 2-3 hari, 2-3 minggu boleh tau dah. Perbincangan di mana Allah. Masjid di Kelantan pun ada. Lah terang ni biasanya cenderung pada Asy'ariyah lah. Yang kata Wahabi lah, apa tak apalah. Yang pentingnya kita nak bincang lah hari ni tentang di mana Allah dah, perbincangan ilmiah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah yang asal lah Ahlussunnah wal Jamaah, bersih salah tu Ahlussunnah wal Jamaah lah asalnya. Asy'ariyah ni mari ke dia dah. Kita apalah, kita tulis sikit dah. Di mana Allah ke tulisan Muhammad Hairun Onci dah. Cikgu lah di Sabah saya dah. Jadi sangat ilmiah lah tulisan dia dah. Okey, memahami prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang bermanhaj salafus salih dalam persoalan di mana ke Allah dah. Pada dasarnya manhaj Ahlussunnah dalam berinteraksi dengan sifat Allah SWT adalah seperti berikut. Pertama, kalau Ahlussunnah ni kalau bicara sifat Allah, ia kena ada beberapa dasar, beberapa prinsip. Pertama, menetapkan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Terima dulu. Tetap dulu, bukan fikir, ngoyak dulu bagaimana baru terima, guna akal apa, terima dulu dah. Allah SWT menetapkan isbat apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya menerusi Al-Quran dan hadis yang sahih berkenaan sifat-sifat Allah SWT. Jadi Al-Quran itu dan hadis yang sahih cerita tentang sifat Allah, tidak ada yang menentangnya, mentakwilnya, kena pakai terus. Kena pakai dululah. Untuk jumpa ayat lain ke apa pun, terima dulu. Sebagai contoh, ilan nas yang menetapkan Allah SWT bersifat dengan sifat beristiwa di atas arasy. Memiliki 2 tangan dah. Dalam ada hadis disebut pada semua wajah turun ke langit dunia dan sebagainya, hadis yang sahih. Justru Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan kesemua sifat ini sebagaimana didatangkan. Terima dulu. Tak akan takwil kecuali jelas dalil dia. Kalau tak ada dalil jelas, guna hukum akal tu bukan dalil kuat akal ni. Akal orang lain, cara mikir lain dah. Ahlussunnah tidak sekali-kali menafikan semua sifat Allah yang dikhabarkan dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Kerana menafikannya berarti kufur, kafir lah kepada Allah SWT dan Rasulnya mendatangkan sifat tersebut dah. Termasuk dalam pengertian menetapkan sifat ini ialah memahami nas Al-Quran dan Sunnah berkenaan sifat-sifat Allah sesuai dengan zahirnya menurut konteks bahasa Arab lah. Zahir konteks bahasa Arab yang asal maknanya apa, tanpa melakukan sebarang tahrif, tanpa perubahan maknalah ke atasnya, kecuali jika telah terbukti adanya dalil syar'i yang sahih, yang kuat lah, yang memalingkannya dari makna bahasa yang zahir. Ada dalil kuat. Contoh innallaha ma'ana, apa tu, ilmu Allah, penjaga Allah tu ada dalil kuat. Dalil ayat yang sama dalam Quran ada sebut dah. Jadi lain hak ni, hak cerita ni masalah tak ada dalil yang kuat. Kita nak takwil istiwa dengan kudrah nak apa lah, istawla lah apa dah, menguasai. Jadi bukan main, tak boleh berpada dengan satu dalil tak tahu mana punca dah. Dia kena dalil yang kuat, sama kuat. Okey, rujukan dia satu ni. Lihat penjelasan Syekh Muhammad Salih bin Salih Al-Utsaimin dalam Qawaid Wasla fi Sifatillah wa Asma'il Husna, muka surat 13. Lepas tu kedua, prinsip kaedah cara Ahlussunnah wal Jamaah apabila menghadapi ayat sifat ni, bagaimana prinsip mereka dah. Kedua, menafikan apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya mengenai sifat-sifat yang disandarkan ke atas dirinya. Jadi nafi apalah Allah nafi, selagi Allah tak nafikan dan tidak mengiyakan, tidak menafikan ataupun tidak nafi, jangan kita takwil lah. Allah tak nafi, Allah tak sebut Allah bergerak, tak bergerak lah, taharuk ke apa, tak ada sebut lah. Allah bertempat, tidak bertempat, mana ada sebut dalam Quran hadis. Nah, kita boboh, kita minta takrif, memang kita kena tolak dia, kita takrif, kita ayat tak tempat ni maksudnya bergantung padanya dah. Atas ke bawah ke apa dah, ya ada kait sesuatu menunjuk kelemahan ke atas Allah kalau ada tempat. Tu takrif kita. Kalau tempat kita minta takrif macam tu.
tempat seperti tempat makhluk, memanglah kena nafi. Apabila kita mikir lebih, kita fikir tempat takrifan kita tempat ni maka serupa dengan makhluk dah. Kalau kita kata benda tu Allah tak nafikan. Allah di atas secara tu lah. Atas tidak seperti atas makhluk atas bumi dah. Atas bumi ni macam mana atas dia? Bumi ke bulat. Mikir hak tu Allah gitu juga nah. Bagi makhluk dah atas gitu. Memanglah. Kalau fikir hak tu kena nafikan lah. Tapi kita tak boleh menafikan dia. Allah kata di atas lah. Cak hakikatnya, kaifiatnya tidak seperti kaifiat makhluk. Atas agak naik pun naik tangga, naik roket ke apa dah. Tidak seperti gitu. Jangan fikir gitu lah. Tu kaedah kedua dah. Menafikan apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya. Yang mengenai sifat-sifat yang disandar ke atas dunia. Bukan kaedah Asy'ariyah. Nafi dulu. Sebab ni sikit lah. Nafi dulu dah. Kaedah kita tetap nafi. Apa yang Allah nafi. Hak tak nafi. Kita terima tidak serupa dengan makhluk. Gitu je mudah. Ahlussunnah menafikan apa yang telah dinafikan oleh Allah SWT dan Rasulnya mengenai sifat-sifat yang disebah ke atas dirinya. Contohnya ialah penafian Allah SWT dan Rasulnya bahawa dia memiliki sifat yang sama atau setara dengan makhluknya. Itu Allah nafi. Memiliki sifat tidur dan mengantuk, ada Allah nafi lah. Lalai terhadap amalan para hambanya, ada Allah nafi. Memiliki anak, Allah nafi. Diperanakkan, Allah nafi. Dan lain-lain lah. Jelas. Justru ahli sunnah juga menafikan kesemua inilah. Benda ni je lah Allah nafi. Allah tak nafi tu. Bertangan seperti makhluk. Allah tak nafi. Tak ada dalil. Kena takwil, kena nafi kan tak ada. Jadi kita terima tapi tidak serupa dengan makhluk. Yang ketiga, prinsip kita apabila bercakap atau melibatkan sifat Allah ni. Pertama, yang ketiganya, prinsip yang ketiga, mendiamkan apa-apa yang didiamkan oleh Allah dan Rasulnya. Mengenai sifat-sifatnya kita diam. Allah tetap pun tidak, Allah nafi pun tidak. Tempat ke, bergerak ke apa ni. Allah kata di atas. Tepat ke tak ukat tepat secara lah. Jangan nak bicara benda ni. Allah tidak bersebut. Jangan melebihi batas. Dan Allah kata bertangan lah. Bertangan tu masuk ke turut kuasa ke apa ke. Memang ada masuk kuasa. Tapi kita tak boleh menafikan tangan tu. Sehingga kita kata mujassimah ke apa tak boleh. Sebab Allah tak nafikan. Allah tetap pula isbat pula sifat tu kan dalam Quran dan hadis. Jadi kita kena terima dulu, kita diamlah apabila tidak dibincangkan oleh Allah dan Rasul. Al-Quran dan hadis kita diam, senyap, jangan nak fikir, jangan nak bincang, jangan nak tolak, jangan nak ngoyak. Nanti kosong turun daripada aras turun ke bumi, kosonglah aras. Terus nak fikir, itu cara makhluk. Ahlussunnah mendiamkan apa yang Allah SWT dan Rasulnya diamkan mengenai nama dan sifatnya. Ini seperti perincian mengenai kaifiat. Cara bagaimana, kosong kah? Turun langit tu daripada turun langit apa nak dengar 1/3 malam ke apa nak fikir. Nak fikir gitu memang super makhluk dia kita fikir dah. Jangan fikir kaifiat Allah turun ke langit dunia. Ciri-ciri dan bentuk sifat tangan Allah jangan nak fikir, jangan nak tanya kaifiat. Nuzulnya turun ke langit langit pertama dah. Dah Allah turun langit pertama nak dengar doa gapo dah. Sembahyang malam tu dah tahajud gapo jangan fikirlah. Sifat istiwa'nya di atas aras macam mana, di atas langit macam mana, dalam sifat ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, diam. Kaifiat diam. Jangan fikir. Oleh kerana perincian terhadap hakikat sifat-sifat ini tidak diterangkan oleh Allah SWT dan Rasulnya, cara dia tak cerita, maka Al-Sunnah mendiamkan hal ini dan menahan diri tawakuf daripada membahas-bahaskannya dan mentakwilkannya pada sesuatu yang lain. Tak berani takwil, tak berani bahas. Senyap sudah, diamlah. Itu sifat yang ketiga lah dalam perbincangan tentang sifat-sifat Allah ni. Keempatnya, prinsip Ahlussunnah. Yang keempatnya, apabila kita bincang sifat Allah ni, memperincikan makna pada lafaz suatu sifat yang tidak ditetapkan dan tidak dinafikan oleh Allah dan Rasulnya. Boleh perinci sikit lah dah. Terhadap sifat tidak ditetapkan dan juga tidak dinafikan oleh Allah dan Rasulnya ke atas dirinya, maka Ahlussunnah melihat pada makna yang dibawa lafaz sifat tersebut. Jika ia benar sesuai dengan keanggan Allah, maka ia terima. Sebaliknya, jika ia tidak sesuai dengan keanggan Allah, maka ia tolak. Ni benda hak. Ni pun logik sikit lah. Benda yang kata ada beri contoh depan ni lah. Benda yang Allah tak cerita detail dah. Tapi sesuai lah. Kita kata kalau tempat siapa Allah bergantung macam kursi, tempat duduk gitu, memang kita nafikan tempat gitu dah. Tu perincian tahu tu. Tapi kalau detail sikit, kita tak nafikan dah. Kalau detail tahu tu kita nafikan, betul je lah. Tapi kalau dah
tak jelas kita nak mendetailkan perkara yang tidak detailkan oleh Allah SWT, kita senyaplah. Jadi rujukannya yang kedua, lihat penjelasan Syekh Muhammad Saleh bin Salih Al-Utsaimin dalam Al-Qaid Al-Muslah fi Sifatillah wa Asma'il Husna muka surat 98. Okey, itu yang kedua. Sebagai contoh ialah lafaz arah. Ni arah kedudukan perbincangan. Arah kedudukan Allah. Salah satu sifat yang tidak ditetapkan dan juga tidak dinafikan oleh Allah dan Rasulnya, arah, jihad. Atas dia sebut dalam Quran dah, atas. Tapi arah ni arah ni dah. Arah atas, bawah, kiri, kanan ni dah. Tak sebut, Allah tak sebutlah jihad arah ni, arah atas. Ini sebagaimana yang akan kita bahaskan dalam perbincangan selanjutnya, insya-Allah kita akan bincang lepas ni lah panjang. Cumanya benda tu kalau kita kata arah atas apa dia bergantung, menempel sehingga lemah Allah bergantung dengan makhluk, tidaklah. Kalau di atas tu menunjukkan Allah ni di atas, di luar makhluk. Atas macam mana kita tak tahu. Semuanya di atas daripada segala makhluk, tidak bergabung dengan makhluk apa, bersatu dengan makhluk. Terima gitulah. Hakikat macam mana tak sudah fikir dah. Gitu. Tapi kalau kita kata setengah ditolak, dia kata nanti menempel di atas, berada di atas halan, duduk atas halan kat lemah laga apa fikir lebih hak. Benda yang tidak diceritakan oleh Al-Quran Sunnah, jangan dia cerita, dia fikir. Demikianlah empat kaedah sunnah dalam berinteraksi dengan nanas sifat Allah SWT. Jika diperhatikan keempat-empat kaedah yang dijelaskan di atas, maka teranglah bagi kita bahawa manhaj yang dibawa oleh Ahlussunnah wal Jamaah ni, Ahlussunnah dalam menyikapi nanas sifat Allah SWT adalah manhaj yang amat sederhana, pertengahan di antara dua aliran yang menyimpan dari akidah yang benar, iaitu aliran al-musyabbihah, golongan yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, dan golongan al-mu'awilah, golongan yang menolak sifat Allah melalui jalan ta'wil dah. Ya ta'wil habis kagak dah, qudrat lah apalah macam-macam lah sekali. Semuanya ta'wil kerana dia mengoyak lebih pada Allah, takut serupa dengan makhluk, terpaksa tanzih kata dia mereka dah. Sekali ta'wil habis, nak sucikan Allah, ta'wil. Paling tanzih ni dah. Lebih daripada Asy'ariyah ni Mu'tazilah. Tu akidah tanzih tu dah. Nak sucikan Allah daripada sifat makhluk. Dan sekali habis sifat-sifat nubuwah, takut serupa dengan makhluk. Dah. Kalam nafsi tu asal-asal tak bicara Asy'ariyah, bahasa Asy'ari. Lepas tu bicara kerana dia takut serupa dengan makhluk bersuara ke apalah sekali. Tidak seperti bahasa Asy'ari lah sekali, berkata-kata tidak bersuara, tidak berhuruf, kalam dan sekali jadi kalam nafsi dalam jiwa, dalam diri Allah SWT saja, serupa dengan akidah Mu'tazilah dah, akidah Jahmiyah. Kerana tanzih, akidah tanzih dah. Lajuk nak jaga Allah daripada serupa makhluk asalnya. Niat ikhlas lah. Tapi melampau. Okey. Syekh Al-Albani rahimahullah berkata ketika menerangkan penyimpangan kedua-dua aliran berkenaan dalam masalah tauhid as-sifat Allah SWT dia. Hak melampau, hak golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk, golongan yang ta'wil habis takut Allah serupa dengan makhluk ni, ta'wil habis licin. Jadi rujuk lihat At-Ta'liqatus Saniyah Syarah Usul Da'wah As-Salafiyah karya Syekh Muhammad Nasiruddin Albani muka surat 95 hingga 96. Okey, lepas tu Syekh Albani katakan pada tasbih adalah mazhab musyabbihah. Golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk, sedangkan ta'til menghilangkan makna tu adalah mazhab Mu'awilah, mazhab golongan yang menta'wilkan nas sifat, habis ta'wil dah. Adapun Salaf mereka bersepakat menetapkan makna sifat itu pada hakikatnya, bukanlah secara majaz, bukanlah secara kiasan dah. Kalau tak ada dalil, tak kata majaz, tak kiasan. Disertai dengan menyucikan Allah dari keserupaan dengan makhluknya dah. Dan nas Al-Quran mengenai hal itu sangat-sangat jelas, sebagaimana anda ketahui, iaitu firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 11 yang bermaksud, tiada sesuatu pun yang menyerupainya dan dia maha mendengar lagi maha. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Dah. Jadi tidak serupa. Dengar Allah tidak serupa dengan makhluk. Melihat Allah tak serupa dengan makhluk, bukan guna biji mata, bukan guna cahaya macam kita dah. Mendengar apa bukan dengan gelombang bunyi. Mungkin gelombang lain boleh, tak tahu Allah tak serupa dengan makhluk lah. Tak boleh guna media-media tertentu. Tiada sesuatu pun yang menyerupainya adalah tanzih, menyucikan Allah dari keserupaan dengan makhluknya. Pada dah tanzih tak serupa dengan Allah SWT dah.
Tapi mereka jatuh dalam ta'til, iaitu mengingkari sifat-sifat Allah yang menyerupai hamba-Nya. Jatuh dalam ta'til pula. Nak tazih sangat. Siapakah ingkar sifat-sifat Allah? Ia serupa, ia mikir ia kaya tu serupa dengan Allah. Mendengar serupa dengan Allah. Itu Mu'tazilah. Syiah terima lagi dah. Yagi lebih lagi siapakah kedua tangan tak boleh sebut dah. Wajah tak boleh sebut. Pasal bayar macam makhluk dia kata dah. Tak kala dia menyifati dirinya dengan sebagai ayat dan dalam sebagian hadis. Kaum khalaf mengingkari makna ayat tersebut untuk dikeluarkannya dari makna zahir dia. Jadi keluar daripada makna zahir kerana dia kata sebuah makhluk. Kerana dia ikut bahasa dia, making ngoyak dia lah. Dia tidak berpada dengan laisa kamitslihi bisyai'. Dia kamitslihi syai'un. Mereka menyangka bahawa mereka melakukan hal itu untuk menyucikan Allah SWT. Lantas mereka menyisi ayat dan menyisi generasi salafus salih yang memperlakukannya pada makna zahirnya serta yang sudah dikenal dalam bahasa Arab. Disertai dengan penyucian Allah dari kemungkinan menyerupai makhluknya. Jadi mereka tu kira buat gitu kerana nak suci lah, mereka bersih lah, mereka ni orang juruh lah dah. Orang hati bersih nak menyucikan Allah daripada makhluk. Terlampau sehingga ia menyelisihi ayat dan menyelisihi jalan salafus salih. Orang salafus salih apa dia kata tidak betul dah. Dia jahat cerdiknya dah. Siapa dia takwil habis. Dia kata zahir serupa dengan makhluk. Ikut bahasa Arab zahir kira serupa dengan makhluk. Dan sekali dia takwil habis dah. Cerdik dia daripada golongan salafus salih. Disertai dengan pencian Allah dari kemungkinan menjadi makhluk tu sebab dia dah tanzih, akidah tanzih. Sehubungan dengan ini Muhammad Abdul Hadi Al-Musri menjelaskan. Lihat Al-Sunnah Al-Jamaah, petunjuk jalan benar, karya Muhammad Abdul Hadi Al-Musri, muka surat 34 hingga 135 dengan berapa perubahan. Yang ketiga apa? Termasuk dalam pengertian beriman kepada Allah SWT adalah mempercayai serta meyakini sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi dirinya dalam kitabnya Al-Quran dan disebutkan oleh Rasulullah SAW tanpa penyimpangan dan pengingkaran. Jadi beriman betul pada Allah. Dia bukan beriman logat nak takwil dah. Percaya dulu apa yang Allah tetapkan dalam Quran dan sebut oleh Rasulullah SAW. Tanpa kita menyimpangkan maknanya dan mengingkari maknanya, tanpa menyerupakannya dan menyerupakannya dengan makhluk dan menggambarkannya dengan pemisalan lain. Tak ada dah. Tak boleh bayar Allah turun seperti makhluk. Kosonglah, araslah dah. Atas serupa dengan makhluk. Tak boleh. Akan tapi mengimani bahawa tidak ada sesuatu yang menyerupainya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Padalah. Ahli-Sunnah tidak menafikan apa-apa yang telah disifati oleh Allah bagi dirinya, tidak menyimpankan kalimah dan tempat sebenarnya, tidak menyimpankan makna ayat berkenaan dengan sifat-sifatnya sehingga maknanya tidak sesuai lagi dengan dikehendakinya. Dia takut. Ahli-Sunnah ni dia tidak benda hak Allah dan Rasul tak takwil, jangan nak takwil dah. Jangan nak tidak memperinci kat maknanya, tidak, kita tak berani lah. Tu baru Ahli-Sunnah ni. Ahli-Sunnah mengaku Ahli-Sunnah tiba-tiba habis takwil. Nabi tak cerita kononnya berpandu ke bahasa Arab lah, guna syair ni lah, gapo lah dah. Kata ulama ni lah, kata ulama ni dah. Ulama bukan Allah dan Rasul. Dia bukan hujah. Mereka juga tidak mengingkari asma-asma nama-nama Allah dan ayat-ayatnya. Ahli-Sunnah Jamaah tidak memvisualisasikan, tidak menghayalkan bayar-bayar dan tidak menyerupakan sifat-sifatnya dengan sifat-sifat makhluknya. Sebab Allah SWT tidak pantas untuk divisualisasikan, dibagaimanakan, dikhayal-khayalkan dan disamakan dengan makhluknya dan tidak patut dikiaskan dengan ciptaannya sama sekali. Dia maha suci. Kerana Allah SWT lebih mengetahui akan dirinya dan lebih bagus firman-Nya daripada makhluknya. Ayat Allah. Kalau benda tu sangat penting untuk kita takwil, mesti Allah cerita dalam Al-Quran ada hadis yang sahih. Apa kita tak pakai pendapat orang lama, orang ni sampai kita tak pakai hadis Nabi ni. Okey, jawapan Ahli-Sunnah, ia bermanhaj salafus salih terhadap persoalan di mana ke Allah. Menurut Ahli-Sunnah wal Jamaah yang berpegang teguh kepada manhaj salaf as-salih, apabila seorang itu ditanya mengenai keberadaan Allah di mana ke Allah, maka hendaklah dia menjawabnya sebagaimana dijelaskan oleh Al-Quran Al-Karim dan hadis Rasulullah SAW yang sahih. Nak jawab apa ikut hadis, bukan jawab ikut ulama saja. Ulama ni jadi otak macam-macam dah. Ulama politik semua betul lah. Kau dia buat dah. Jadi kita tengok Al-Quran hadis dalil dia. Bukan sekadar ulama kata ni. Ulama tertentu lah dah. Ulama pakai Al-Quran hadis tahal sikit dah.
Kelima, Dr. Muhammad Khalil Haras menerusi kitabnya Syarah Akidah Wasatiyah Syekhul Islam Ibn Taymiyah, menjelaskan bahawa terdapat dua kelompok ahli bid'ah dalam menanggapi hadis-hadis sahih berkaitan sifat Allah SWT. Ada dua ahli bid'ah. Pertamanya, golongan yang tidak bersungguh-sungguh bertangguh-tangguh lagi untuk menolak dan mengingkari hadis-hadis yang menentang mazhab mereka. Ini tolak terus. Mereka ini mendakwakan bahawasanya hadis-hadis itu adalah hadis ahad sahaja yang hanya memiliki kekuatan zon, prasangka sahaja, bukan hadis mutawatir. Padahal dalam masalah keyakinan haruslah memberi kekuatan yakin. Mesti mutawatir. Golongan ini iaitu golongan Mu'tazilah dan falsafah. Ni hadis ahad ni tidak kuatlah, tolak lalu ya. Tolak lalu. Yang kedua, golongan yang menetapkan dan meyakini kebenaran al-hadis, akan tapi mereka terlalu sibuk untuk mentakwilkannya. Betul hadis ni tapi takwil dah. Ikut bahasa lah. Mereka kata tak. Sebagaimana mereka mentakwilkan Al-Quran hingga mengeluarkan makna dari makna zahir kepada makna yang jauh yang mereka kendaki sampai terjerumus pada ilhad dan tahrif. Makna tu jauh cari syair pelik-pelik. Tak ada. Kadang-kadang syair kafir pakai juga dah. Dia nak suruh boleh makna terluah tu. Dalam bahasa Arab cari makna yang jauh. Tidak makna zahir ni. Tahrif. Kadang-kadang takwil. Mereka ini adalah para ulama mutakhirin dan golongan Asy'ariyah. Yang terlalu luasa dalam hal ini ialah Imam Ghazali dan Ar-Razi. Luah. Maksudnya takwil jauh. Lihat penjelasan ini dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasatiyah Syekhul Islam Ibn Taymiyah karya Dr. Muhammad Khalil Haras. Syarah Aqidah Wasatiyah tu Ibn Taymiyah. Syarah dia tu Dr. Muhammad Khalil Haras. Muka surat 102 hingga 123. Okey, habis itu dah. Okey, hendaklah dia menjawabnya sebagaimana dijelaskan oleh Al-Quran Karim dan hadis Rasulullah SAW yang sahih, serta apa yang menjadi kesepakatan ijma' seluruh generasi salafus salih di atasnya, iaitu menetapkan menetapkan makna tu, isbat makna bahawa sesungguhnya Allah SWT berada di atas langit dan dia beristiwa di atas arasnya. Secara zahirnya kita terima, hakikatnya tak tahu, jangan nak bayang ngoyak dah. Maksud aras secara bahasa adalah singgasana yang khusus milik raja, tapi aras pun tak serupa dengan makhluk. Sedangkan secara syariat adalah singgasana yang agung di mana Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Besar keagungannya berada di atasnya. Secara itulah dalam hadis kita, aras Allah merupakan makhluk tertinggi dan yang terbesar. Jadi siapa yang mengetahui ukuran sebenar bagaimana besarnya aras Allah melainkan hanya Dia sahaja, Allah sahaja yang Maha mengetahui. Ia memiliki berapa tiang yang dipikul oleh para malaikat yang menyerupai kubah bagi alam semesta. Aras juga merupakan atap bagi seluruh makhluk. Adalah hadis Zaka sebut gitu dah. Allah SWT telah menyifati arasnya dengan sifat azim, sifat agung, karim, mulia dan majid terpuji. Aras pun Allah sebut gitu dah. Ikut dalil gitu dah. Okey. Pada waktu yang sama, penetapan sifat istiwa ni di atas aras bagi Allah SWT di atas langit ini pula hendaklah diikat dengan keyakinan bahawa di sana, iaitu di atas aras, di atas langit, tidak ada satu jua keadaan atau makhluk yang dapat meliputi atau melingkunginya. Sebagaimana yang sering disalah fahami oleh kebanyakan al-bid'ah dari kalangan ahlu ta'wil dan para pengingkar sifat Allah SWT di golongan Mu'attilah. Proses ini akan perlu dibahaskan dan perbincangkan yang akan datang insyaAllah detail lagi lah. Apabila dikata Allah SWT beristiwa di atas aras, di atas langit, ia tidaklah bermaksud menetapkan Allah SWT bersifat dengan sifat menetap di suatu tempat dah. Menetap atas tempat tokoh ke mana dah, atau berada pada ruang tertentu sebagaimana berlaku pada makhluknya. Dia fikir macam udara, macam apa, tak ada udara luar pun makhluk lagi tu, semua tu makhluk lagi. Jangan fikir gitu. Tidak ada seorang jua pun di kalangan para ulama baik salaf maupun khalaf yang beriktikad bahawa Allah SWT itu memiliki tempat atau diliputi oleh suatu berupa makhluknya, seumpama langit dan selainnya. Allah kena liku ke langit tu, ke udara ke apa, tak ada. Ditetapkan demikian kerana merupakan satu ketetapan yang sabit daripada Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Tak gitu tempat dengan maksud yang siapa Allah ni bergantung, paksa bersentuh bergantung dengan dia ke apa tu, nampak lemah Allah tu, memang tidak lah. Kalau tak refer gitu dah. Kalau kita kata Allah ni sebagaimana dia disebut di atas aras, terima lah. Tak sedang ngaya lah.
Letakkan demikian kerana ia merupakan suatu ketetapan yang sabit dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih dan ia merupakan perkara yang diijma'kan, yang disepakati oleh para ulama seluruhnya. Jadi sepakat ni dia ulama zaman dulu. Khususnya dari kalangan generasi terbaik umat ini iaitu generasi salafus salih. Termasuklah bahasa Asy'ari berterima benda ni dia. Ini seumpama menetapkan sifat mendengar bagi Allah. Ia tidak bererti menetapkan Allah sebagai Tuhan yang memiliki telinga, alat mendengar lah. Untuknya mendengar sebagaimana berlaku di kalangan makhluk ciptaannya. Ada gigi dan telinga, ada petukar, apa ni? Transducer dah. Tukar getaran bunyi kepada syarat elektrik. Masuk telinga tak ada. Dah, tak serupa dengan makhluk gitu. Jadi gitulah. Soal disalah fahami oleh ahli bid'ah ahli takwil ni. Ya kerana dia kata meliputi lah, berada tempat lah, gapo lah. Pasal ibu tak refer dah tempat jaga dah. Okay, habislah perbincangan kita sama lepas ni lah. Ya, ada perbincangan hadis lepas ni. Detail kita akan bincang soal hadis. Setakat ni dulu lah perbincangan kita. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.